Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Edisi 2 Jun, Berita Tengah Hari, anda bersama saya, Syuhaida Arifin. Seorang wanita warga Emas rentung dalam kebakaran sebuah rumah di Jalan Lama Wakaf Baru di Tumpat, Kelantan awal pagi tadi. Mangsa Zainab Abdul Rahman, 76 tahun, dipercayai terperangkap dalam ruang tamu rumah berkenaan. Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Penguasa Kanan Bomba 2, Syobirin Abdul Kadir ketika mengesahkan mengenai insiden, menyatakan panggilan kecemasan diterima pihaknya pada pukul 4.32 pagi. 28 pegawai dan anggota dari 3 balai masing-masing, Balai Bomba dan Penyelamat Kota Darul Naim, Tumpat dan Wakaf Baru ke lokasi insiden. Mayat mangsa ditemukan pada pukul 5.50 pagi. Anak mangsa yang berusia 30-an mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II. Punca dan kerugian masih dalam siasatan. Pindah Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 kini dalam proses untuk dimuktamadkan. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pindahan itu membabitkan Seksyen 41 hingga Seksyen 45 dengan mengenakan hukuman lebih berat serta mengetatkan paras nilai pengaruh alkohol dalam darah, nafas dan air kencing. Kementerian juga akan memberi fokus untuk mendidik dan memberi kesedaran mengenai kepentingan pemandu bertanggungjawab yang memerlukan peranan supaya pihak untuk pendidik masyarakat sejak kecil mengenai keselamatan jalan raya. Pindahan itu masih dalam proses untuk dimuktamadkan sebelum dibentang kepada Kabinet dan Parlimen untuk kelulusan. Jelasnya dalam satu hantaran di Facebook miliknya, beliau memaklumkan pihaknya mengadakan mesyuarat khas bersama agensi kementerian itu semalam bagi membincangkan secara terperinci mengenai cadangan pindahan tersebut. Insiden kemalangan membabitkan orang awam dan anggota polis yang cedera serta maut akibat dilanggar pemandu mabuk semakin meningkat sejak kebelakangan ini memaksa kerajaan meminda Akta 333 bagi mengenakan hukuman lebih berat kepada pesalah. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bersedia menimbang cadangan supaya pihak berkuasa tempatan PBT membekukan lesen baharu penjualan arak berikutan sejak kebelakangan ini semakin banyak kemalangan jalan raya berlaku membabitkan pemandu mabuk. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata, keputusan untuk membekukan lesen perlu dibuat secara teliti kerana ia melibatkan jangka masa panjang dan tidak boleh dilakukan secara ad hoc. Bidang kuasa panduan itu termasuk dalam bidang PBT dan ia perlu dilihat secara keseluruhan termasuk statistik yang melibatkan kemalangan jalan raya disebabkan alkohol. Tambahnya pada masa ini, Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sedang meneliti beberapa perkara berkaitan isu penjualan arak yang perlu ditangani dari segi undang-undang penguatkuasaan dan hukuman yang perlu dikaji semula. Baru-baru ini semakin banyak berlaku kes nahas jalan raya membabitkan pemandu mabuk sehingga ada yang mengakibatkan kematian. SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bagi pengangkutan awam. Guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. Sebuah premis perniagaan di Ipoh Perak dikenakan kompaun serta merta. Tindakan itu dibuat selepas mendapati premis berkenaan menjual pelitup muka jenis N95 pada harga melebihi harga kawalan yang ditetapkan. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Perak V. Ravichandran berkata, pemeriksaan mendapati premis itu menjual pelitup muka jenis N95 pada harga RM14 seunit berbanding harga RM6 seperti yang ditetapkan oleh kerajaan.
Ia adalah hasil pemeriksaan sepasukan 4 pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Perak selepas menerima aduan daripada orang awam. Peniaga tersebut dikenakan kompaun sebanyak RM2,000 kerana gagal mematuhi dan melanggar Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Masyarakat diingatkan agar membuang penutup hidung dan mulut serta sarung tangan yang telah digunakan mengikut tata cara yang betul. Ia bagi mengelakkan risiko kesihatan awam di samping mengurangkan risiko pekerja pembersihan yang terdedah kepada wabak tersebut. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai berkata, risiko itu sangat besar kerana topeng yang kotor mempunyai banyak rembesan pernafasan yang mungkin mengundang bahaya jika bersentuhan dengannya. Jadi kalau kita lipat macam tadi yang kita tunjukkan, kita lipat dia mesti lipat macam ini kerana bahagian dalam ialah kotor, bahagian luar bersih. Bahagian dalam ialah kita punya peluh, kita punya saliva, kita punya titisan. Kita mesti lipat kan kita buang dalam tong sampah. Dan lipat dan buang dalam tong sampah, dia punya risiko akan rendah sikit berbanding dengan kalau kita buang betul sahaja. Jadi dia akan risiko rendah untuk semua orang yang mengendalikan sampah. Jadi risiko dia susah mau terbang balik keluar daripada tong sampah. Ujar beliau lagi, amalan pelupusan yang betul itu juga mampu mengelakkan pencemaran kepada alam sekitar. Yang mass reply yang kita gunakan sekarang itu ialah plastik. Kalau plastik dia punya masa untuk dia jadi biodegrade adalah lama, 5 tahun sampai 100 tahun. Jadi kalau kita tak buang dengan betul, dia akan berada di alam sekitar. Kalau dimakan kalau plastik ini dia tak biodegrade tapi dia boleh pecah jadi kecil. Bila dia pecah jadi kecil, dimakan oleh ikan ke semua, kita akan makan plastik itu balik. Kalau kita makan plastik itu balik, plastik itu adalah tidak baik untuk badan kita. Profesor Dr. Victor berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Satu kes positif yang dicatatkan di Sabah semalam merupakan kes baru di daerah Putatan. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan berkata, ia merupakan kes tempatan yang dikesan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Pesakit berkenaan kini sedang menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. 3 kes di Sabah dilaporkan sembuh manakala bilangan kes masih dirawat ialah 10 kes. Jumlah kes positif setakat semalam 347 kes. Sementara itu, Datuk Dr. Christina berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS giat melaksana inisiatif memastikan bekalan keperluan perubatan seperti peralatan pelindungan diri PPE di fasiliti kesihatan dan penghantaran sampel ke pusat utama iaitu Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu dan Makmal Patologi Hospital Queen Elizabeth tidak tergendala sejak 21 Mac lalu. Inisiatif diselaraskan Seksyen Logistik Tindak Cepat Krisis Kebangsaan Negeri Sabah ini melibatkan 20 penerbangan tentera udara di Raja Malaysia bagi penghantaran peralatan perubatan, makmal dan PPE dari Semenanjung Malaysia ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu setakat 31 Mei. Bagi pengangkutan darat pula, seramai 20 pemandu JKNS bergilir-gilir melakukan penghantaran di seluruh Sabah setiap hari dan turut membawa balik semua sampel makmal dari pantai timur ke Kota Kinabalu setiap hari memandangkan sistem pengangkutan darat dan udara terganggu semasa PKP. Tiga pegawai Undang-Undang Negeri Pulau Pinang termasuk seorang ketua jabatan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah. Kesemua ditahan untuk siasatan kes rasuah RM500,000 daripada individu berkaitan sebagai balasan memastikan kes komersial yang dilaporkan oleh individu tersebut dituduh di mahkamah.
Suspek juga disyaki menerima wang sebanyak RM100,000 daripada individu tersebut. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah Datuk Syaharum Nizam Abdul Manap ketika dihubungi mengesahkan tangkapan dan meminta orang ramai yang menjadi mangsa kegiatan berkenaan tampil membantu siasatan. Kesemua suspek berusia 29, 42 dan 52 tahun itu ditahan dalam beberapa serbuan di beberapa lokasi di Pulau Pinang dan Kedah semalam. Berdasarkan maklumat, SPRM telah membongkar penjabat dan rumah tertuduh serta menyita sejumlah wang tunai. Ketiga-tiga suspek akan diremand di Mahkamah Al-Ustar bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM terus menyokong petugas barisan hadapan dalam menangani kes kritikal khususnya ketika penularan pandemik COVID-19. Ini sejajar dengan peranannya sebagai penyedia khidmat bantuan kepada masyarakat dalam menangani sebarang bencana dan kecemasan yang berlaku dalam negara. Wartawan Raihan Rahim mengupas kepentingan organisasi sukarelawan berkenaan. Sebagai pasukan sokongan dalam menyedia perkhidmatan kenderaan pesakit atau ambulans, PBSM menjadi tonggak dalam membantu petugas barisan hadapan dalam memerangi COVID-19. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lalu, tanggungjawab mereka lebih terarah kepada membantu pihak hospital menampung kekurangan logistik selain memberi rawatan kecemasan tak kala diperlukan tanpa mengira waktu dan lokasi. Perasaan berasa bangga dan amat terharulah kalau kita dapat memberikan atau menyelamatkan mangsa dalam keadaan yang memerlukan ketika itu. Okey, pengalaman yang paling saya tak boleh lupa adalah ketika mana kita dalam perjalanan pulang menghantar pesakit, wanita berlari daripada belakang ambulans dan mengetuk pintu kerana atas urusan kecemasan, membawa seorang bayi yang jatuh selepas mandi dan tidak bernafas. Selain itu, PBSM juga akan memastikan mereka sentiasa menjaga keselamatan diri sebelum menghulurkan sebarang rawatan atau bantuan. Macam kita akan pakai, sentiasa pakai glove, pakai face shield, pakai face mask, pakai PPE. Untuklah kita mesti jaga diri sebagai ahli kecemasan dahulu, baru boleh kita selamatkan orang lain. Masa tu hanya nak secepat mungkin kurangkan pasien punya itu sakit, tenangkan dia punya cemas, dia punya perasaan juga. Mengambil contoh di Melaka, para sukarelawan ini terus komited menguruskan para pesakit di bawah tanggungjawab mereka dari peringkat awal sehingga ke peringkat akar umbi. Kita sendiri yang akan mendaftarkan, maknanya staf saya sendiri yang akan mendaftarkan mereka di kaunter. Lepas tu dah dapat nombor, bawa ke kaunter yang berkenaan untuk pesakit itu mendapat rawatan. Selepas tu bawa ke bahagian farmasi, kita ambil obat dan hantar balik pesakit itu ke rumah masing-masing. Setakat ini, terdapat lebih 5,000 ahli PBSM di Melaka. Dengan purata panggilan kecemasan yang diterima, kira-kira 150 panggilan sebulan. Bagai aur dengan tebing, saling memerlukan bukan sahaja kepada Kementerian Kesihatan tetapi juga kepada rakyat Malaysia. Inilah antara pengorbanan PBSM dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. #bersama demi kemanusiaan, #kita jaga kita dan amalkan penjarakan sosial semasa musim perayaan. Raihan Rahim, RTM. Hari gawai daya udah datai tahun tu. Salam sejahtera. Saya Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Limbang. Mewakili seluruh warga Kementerian Pengangkutan Malaysia ingin merekamkan ucapan selamat menyambut Hari Gawai Dayak kepada seluruh rakyat Malaysia yang berketurunan Iban pada tahun ini.
Gawai Dayak yang disambut pada tahun ini, saya menyarankan semua rakyat Malaysia agar mengutamakan kesihatan dan keselamatan diri serta keluarga. Sambutlah perayaan Gawai Dayak pada tahun ini dengan tata cara serta gaya hidup norma yang baru dengan penuh kegembiraan. Stay safe, stay at home. Kita mesti menang bagi memutuskan rangkaian COVID-19. Selamat ngintu Hari Gawai Dayak. Gayu Guru Gerai Nyamai tentang senang muat. Luar negara, jumlah kematian akibat COVID-19 setakat ini mengorbankan sekurang-kurangnya 377,000 orang di seluruh dunia. Berdasarkan data dikumpul AFP, sekurang-kurangnya 6.3 juta kes direkodkan di 196 negara dan wilayah. Setakat ini sekurang-kurangnya 2.9 juta disahkan pulih daripada jangkitan itu. Angka yang dikumpul daripada pihak berkuasa negara dan Maklumat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mungkin hanya mencerminkan sebilangan kecil daripada jumlah jangkitan yang sebenar. Sebilangan besar negara hanya menguji kes bergejala atau yang paling serius. Amerika Syarikat adalah negara yang paling teruk dilanda wabak dengan melebihi 106,000 kematian daripada 1.8 juta kes dan sekurang-kurangnya 615,000 telah pulih. Selepas Amerika Syarikat, negara-negara yang paling teruk dilanda adalah Britain dengan 39,045 kematian daripada 276,332 kes, Itali dengan 33,475 kematian daripada 233,197 kes, Brazil dengan 30,046 kematian daripada 529,405 kes dan Perancis dengan 28,833 kematian daripada 189,220 kes. Selepas 11 minggu berada dalam perintah berkurung, kerajaan Filipina semalam mengumumkan melonggarkan sekatan di ibu negara itu. Sekatan pergerakan di Manila sejak 12 Mac lalu adalah lebih lama daripada kuarantin 76 hari di Bandar Wuhan, China yang dikatakan sebagai pusat penularan virus COVID-19. Ribuan pekerja kembali bertugas hari ini selepas pihak berkuasa melonggarkan sekatan perintah berkurung. Para penumpang kereta api bagaimana pun perlu menunggu selama berjam-jam dan beratur panjang kerana perkhidmatan tersebut hanya beroperasi pada kadar 12% berbanding kapasiti biasa demi melaksanakan penjarakan selamat. Manakala hanya 300 hingga 500 daripada 3,000 bas dibenarkan beroperasi. Kementerian Kesihatan Filipina mengesahkan 18,638 kes COVID-19, pertambahan 552 kes serta 960 kematian, meningkat 3 kes kematian baharu sehingga petang semalam. Manila, bandar yang sangat padat dengan sekurang-kurangnya 13 juta penduduk dan jutaan lagi pendatang asing tanpa izin, menyumbang lebih 2.2 daripada 3 jumlah jangkitan dan kematian keseluruhan di negara itu. Manakala di Panama turut mengumumkan sekatan akan dilonggarkan bermula bulan ini susulan COVID-19 di negara itu. Fasa baru itu bermula 1 Jun menyaksikan sekatan pergerakan tidak lagi mengikut jantina atau nombor pendaftaran kenderaan seperti yang dilaksana sejak 2 bulan lalu. Imej dengan menggunakan drone menunjukkan tahap kepatuhan tinggi rakyat Panama berhubung sekatan yang telah dikenakan kerajaan. Jalan-jalan utama dan kawasan bandar didapati lengang dan kurang kenderaan. Pencapaian itu berkait rapat dengan jumlah kes positif COVID-19 yang melebihi 13,400 dan 336 kematian di negara tersebut. Susulan kadar jangkitan yang semakin berkurangan, kerajaan melonggarkan sekatan dengan perintah berkurung bermula dari pukul 7 malam hingga 5 pagi. Selain itu, hanya seorang wakil dari setiap keluarga dibenarkan keluar untuk membeli barang keperluan dari Isnin hingga Sabtu berbanding sebelum ini mengikut jantina dengan lelaki dibenarkan keluar pada Selasa, Khamis dan Sabtu.
manakala wanita pada Isnin, Rabu dan Jumaat. Bagaimanapun hari Ahad kekal ditetapkan untuk semua rakyat berada di rumah. Dalam pada itu, kanak-kanak dibenarkan keluar dalam lingkungan tidak melebihi 2 km dari kediaman masing-masing bersama ibu bapa mereka dari pukul 4 petang hingga 7 malam. Pihak berkuasa Pattaya membuka semula semua pantai yang berada di wilayah itu selepas 2 bulan ditutup. Keputusan tersebut diambil setelah pertemuan antara Datuk Bandar Pattaya dengan Suruhanjaya Penyakit Berjangkit Chon Buri diadakan baru-baru ini. Menurut pemerintah Pattaya, semua kegiatan termasuk berenang, berjemur, bersantai di kursi rehat dan aktiviti ringan tanpa melibatkan sentuhan boleh dilakukan ketika pusat rekreasi pantai dibuka secara rasmi. Kerusi rehat dan tempat berjemur antara pengunjung mestilah diletakkan terpisah sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain bagi menjaga jarak sosial. Bagaimanapun, aktiviti perkumpulan kekal dilarang bagi membasmi penularan COVID-19. Pembukaan pantai di Pattaya sedikit sebanyak dapat melegakan sektor pelancongan negara itu yang susut 40% susulan pandemik berkenaan. Thailand merekodkan 3,082 kes, pertambahan 1 kes hari ini dengan 57 kes kematian secara keseluruhan. Prosedur operasi standard SOP yang digariskan di ketiga-tiga pusat latihan Road to Tokyo RTT sudah cukup baik biarpun masih timbul kerisauan berkenaan keselamatan atlet dan pegawai. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Mon Ridi Sudsi berkata, tugas atlet kini hanya perlu fokus kepada latihan kembali kepada tahap terbaik setelah tidak menjalani latihan intensif hampir 3 bulan. Semalam, 2 pusat latihan berpusat RTT dibuka masing-masing di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara dan Pusat Pelayaran Langkawi melibatkan 26 orang atlet dan pegawai. Malah kesemua yang terlibat dikehendaki menjalani 3 proses saringan COVID-19. Sebenarnya kan, namun mereka memilih untuk pergi ke sana atas dasar sebab nak untuk negara, okey, dan untuk kata kembali ke rutin asal mereka, nak training, alright, nak naikkan lagi prestasi and everything. Tapi saya rasa segala SOP yang disediakan oleh pihak KBS sendiri, MSN atau persatuan, saya rasa satu SOP yang sangat baik lah kan, yang telah dikaji dengan rapi kan, sebab ia melibatkan jumlah yang besar. Satu sasaran yang perlu dikejar. Dr. Mon yang juga merupakan Olimpian Negara ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Beliau juga menasihati para atlet agar sentiasa menjaga tahap fizikal kendiri tidak kira di dalam maupun di luar kem latihan. Setiap individu yang memilih kerjaya sebagai atlet sepatutnya sedar dengan tanggungjawab yang digalas. Tempoh PKP perlu dimanfaatkan sepenuhnya atlet agar sekurang-kurangnya dapat mengekalkan tahap kecergasan sebelum kembali ke kem latihan. Ia penting terutama bagi atlet terbabit dengan sukan yang fokus kepada berat badan. Sukan olahraga memulakan aksinya di Republic Czech selepas tertangguh akibat pandemik COVID-19.
Juara Olimpik 2 kali acara lontar lembing wanita Barbora Spatakova berjaya mencuri tumpuan dalam kejohanan olahraga di Republik Czech. Akibat COVID-19, atlet tidak dibenarkan menjalani latihan dengan Sukan Olimpik Tokyo ditangguhkan sehingga tahun depan dan kejohanan Eropah pula dibatalkan. Namun aksi olahraga kembali di 173 tempat di Czech pada Isnin apabila atlet profesional juga kanak-kanak kembali bertanding di bawah projek kembali ke trek anjuran Persekutuan Olahraga Czech. Spatakova yang memegang rekod lontar lembing sejauh 72.28 meter berkata dia menyukai idea itu dan telah memberi kesan yang menakjubkan. Dia yang memenangi emas di Beijing 2008 dan London 2012 serta gangsa di Rio 2016 teruja untuk bertanding kerana telah lama menjalani latihan dan melihat sejauh mana persediaannya. Dia yang akan bertanding di Tokyo dalam usia 39 tahun juga menambah, dia kini berada dalam prestasi yang terbaik dan harap ia berkekalan. Aksi La Liga Spanyol hanya akan bermula pada 11 Jun ini selepas 3 bulan ditangguh akibat pandemik COVID-19. Real Madrid dan Barcelona masih tidak berjaya mengasingkan kedudukan mereka di puncak Liga dengan Atletico Madrid juga memberi saingan antara dua kelab itu. Ketika ini perebutan tempat ke Liga Juara Eropah dilihat adalah antara 4 penjuru. Ketika Real Madrid menewaskan Barcelona 2-0 di Santiago Bernabeu dan pada satu match ia dilihat satu peningkatan prestasi dan berjaya mengawal perlumbaan untuk kejuaraan Liga. Namun seminggu selepas itu Real seolah mengembalikan kejuaraan kepada Barcelona apabila tewas kepada Real Betis dan Barcelona menang ke atas Real Sociedad. Peluang berehat selama 3 bulan akan membolehkan permulaan saingan yang baharu dengan kelebihan 2 mata Barca dan masalah tersendirinya termasuk pertukaran jurulatih pada Januari. Real dan Barca yang masing-masing dengan masalah di luar padang pastinya akan menyaksikan persaingan yang lebih menarik. Jika Barca berjaya memenangi kejuaraan kali ini akan menjadikannya 5 kali dalam masa 6 tahun dan Real hanya perlu menyalahkan diri sendiri. Real Madrid telah diberi kebenaran oleh La Liga untuk menghabiskan baki perlawanan di Stadium Alfredo Di Stefano kerana Santiago Bernabeu akan menjalani pengubahsuaian. Pusingan pertama La Liga akan menyaksikan perlawanan antara Barcelona berkunjung ke Mallorca pada 13 Jun dan Real Madrid menanti kunjungan Elba hari berikutnya. Perlawanan berikut akan bermula pada 15 Jun hingga 18 Jun. Barcelona akan menerima kunjungan Leganés pada 16 Jun manakala Madrid akan menentang Valencia 2 hari kemudian. Majlis Sukan Sepanyol melalui satu kenyataan berkata Persekutuan Bola Sepak Sepanyol dan La Liga telah bersetuju dengan format untuk 11 lagi pusingan bagi dua liga teratas Sepanyol. Baik, laporan tadi mengakhiri berita tengah hari Isnin 2 Jun 2020. Terus amalkan norma baru dan sama-sama kita patuhi PKP bersyarat. Saya Syuhaida Arifin. Salam hormat. Assalamualaikum.